ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Ightinamul Fawaid. Pada muka yang ke-115 mensyarahkan kalam Imam Al-Ghazali, thumma qala rahimahullah lahu sultanun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Thumma qala rahimahullah, kemudian berkata Imam Ghazali, lahu sultanu wal qahru, bagi Allah lah kerajaan dan juga penguasaan, wal khalqu wal amru, penciptaan dan urusan, al amru, was samawati matwiyatun biyaminih, dan sekala langit-langit itu matwiyatun, dilipat, biyaminih, dengan yaminnya, wal khalaiqu, dan segala makhluk itu maqhuruna fi qabdatih, digagahi dan dikuasai dalam genggamannya. Maknanya, yakni menghendaki bis sultan, dengan as-sultan itu zuhurul jalalah, zahirnya keagungan, ma'a kamalil mulki, dengan kesempurnaan pemilikan dan kerajaan, kamalil mulki, kesempurnaan kerajaan, wa umumit tasarrufi, dan umum urus tadbir, fil makhluqati, pada sekalian makhluk, bil qadaya wa tadbirati, dengan segala qadiyah, segala urusan dan pentadbiran, duna mu'aridin wala munazi', tanpa ada yang membangkang, tanpa ada yang melawaninya. Dia semata-mata yang bersendirian mengatur, takbir dan mengurus sekalian alam ini. Wal qahru, dan juga penguasaan, taqaddama ma'nahu fawqa hadha, telah terdahulu maknanya atas daripada ini. Wa kaunuhu, dulu dah sebut maknanya lah. Wa kaunuhu sultanan qahiran wasfun lahu, maka keadaannya itu sultanan qahiran, raja yang menguasai, itu wasfun lahu, sifat bagi Allah, sifat bagi Tuhan. Wa kadza al-khalqu, demikianlah juga al-khalqu, bimakna takhliq, khalq dengan makna penciptaan, kembali kepada sifat dan perbuatan Tuhan, fi'lullah, khalq dipanggil sebagai sifat fi'il. Jadi sifat fi'il wasfun lahu jugalah. Wal amru, dan al amru, urusan ataupun suruhan, kita panggil amru. Amru ni dia istilah khusus. Lillahil khalqu wal amr, bagi Allah al khalqu, iaitu alamul khalq, wal amru wal alamul amr. Alamul khalqu ay ma zahara min al makhluqatihi, wal amr ma ghaba anil hawas. Itu dipanggil alamul amri, benda perkara-perkara yang terhijab daripada kita. Jadi al-amru maknanya banyak. Di sini
merujuk kepada wal amru, perintah di sini merujuk kepada apa? Qauluhu lisyai', perkataan Allah kepada sesuatu, kun fayakun. Kun fayakun. Kan itu perintah Tuhan kan tu. Kun, amar Tuhan tu kan. Jadilah kamu maka jadi. Maka bila al-amru di sini dimaknakan dengan perintah Tuhan pada merujuk kepada firman Tuhan kun fayakun, fahuwa min kalami, maka di sini merujuk kepada kalam Tuhan. Merujuk kepada kalam Tuhan. Wa qawluhu, dan perkataan Imam Ghazali, was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit itu matwiyat, dilipat dengan yaminnya, dengan kekuasaannya. Kalau kita takwil lah, kalau tidak terkekalkan dengan makna yamin. Wal khalaiqu maqhuruna fi qabdatih, dan sekalian makhluk itu tergagahi dalam genggamannya. Huwa nasul Quran, ini nas Quran, ini ayat Quran ni, diiktibah pada ayat Quran. Wa fihi, pada ayat ini, itsbatul yadi, mengisbatkan yad. Wal qabdati, mengisbatkan sifat qabdah. Fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya katanya watu uwila, dan ditakwilkan, kullun minhuma, setiap daripada ya dan juga qabdah, bi wujudil qudrah, dengan adanya kudrah. Kemudian muhakkik kita Syekh Nizam Ahmadi hafizahullah mendatangkan qaul Qadhi Iyad bawah tu, pada mensyarahkan sabdaan Nabi, asra'ukum lihaqan bi atwalukum yada, orang yang paling segera mati selepas padaku di antara isteri-isteri aku, siapa dia? Ialah atwalukum yada, iaitu orang yang paling panjang tangannya. Paling panjang tangannya. Okey. Apa maksud panjang tangan di sini? Okey. Siapa dia panjang tangan di sini? Yang bila isteri Nabi Aisyah kata, bila kami berkumpul sama-sama kami yukur, namuddu aidina fil jidab natatawalu, kita ukur tangan kami dekat dinding, tengok siapa paling panjang. Ya, ingat ke makna zahir? Tapi nak maksud Nabi SAW itu ialah panjang tangan sini ialah orang banyak sedekah. Sebab apa? Yang selepas mati daripada Nabi SAW tu, isteri Nabi yang mengikuti ialah Zainab binti Jahshin. Kerana makruf bahawa Zainab binti Jahshin ini seorang perempuan yang banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Jadi mereka pun fahamlah maksud Nabi, atwalukum yada, atwalukunna yada, yang paling panjang tangan tu bukan makna tangan, tapi makna kinayah kepada banyak sedekah. Ini bawa contoh daripada hadis bahawa berlaku takwil dalam nas syarak. Berlaku takwil dalam nas syarak. Begitulah ayat-ayat lain dalam Quran yang nisbah kepada Tuhan. Ya basutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar, Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari supaya bertaubat orang-orang yang melakukan maksiat di siang hari. Demikianlah pada waktu siang Tuhan bentangkan
keampunan dia. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan dua yad Allah Taala itu terbentang luas. Dia mengkurniakan kepada sesiapa yang dia nak rezeki. Jadi banyak dalil-dalil tu. Boleh tengok dalam tu lah. Wa qala al-Qushairi, berkata Imam Qushairi, fil yadi fi haqqihi ta'ala, pada masalah ya ni, fi haqqihi ta'ala, pada hak Tuhan, ya itu sifatun, ialah satu sifat. Yakhluqu biha ala takhsis, ya Allah Ta'ala mencipta dengan sifat ini atas jalan takhsis. Jadi kudrat ini umum. Sifat kudrat umum. Sifat ya ialah penciptaan tapi atas jalan khusus. Sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kepada iblis, kenapa kamu enggan sujud kepada ciptaanku? Lima ma khalaqtu biyadai, apa yang aku cipta dengan tanganku, iaitu Adam. Jadi di sini ni pengkhususan Allah Ta'ala nisbahkan ya kepada Nabi Adam. Tuhan cipta dengan biyadi, dengan tanganku, dengan maksud Allah cipta dengan kudrat. Tapi ada aspek khusus bila dinisbahkan kepada ya. Makna penciptaan Adam ini lain daripada penciptaan makhluk-makhluk lain, kerana ada inayah yang khusus daripada Allah dan ada kedudukan yang khusus Allah Ta'ala beri kepada Nabi Adam, sehingga dinisbahkan kepada yadi, kepada tangan, dengan maksud apa? Dengan maksud al-takhsis pada penciptaan tersebut. Dah makhluk lain Tuhan cipta dengan apa? Tuhan cipta dengan kudratnya lah. Dan Adam Tuhan tak cipta dengan kudrat, Tuhan cipta dengan kudrat juga. Tapi disebut dan disandarkan kepada Adam alaihissalam diciptakan dengan tangan itu, dengan yad itu, dengan makna ada taksis pada penciptaan Adam ni yang berbeza daripada penciptaan lain. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tentang mana ni, khalaqallahu arba'ata asya' biyadihi. Allah Ta'ala cipta 4 perkara dengan ya'nya. Al-arsh, wal qalam, wa adan, syurga Adan, wa adama. Jadi ini pengkhususan. Ada dalam riwayat lain Tuhan Allah Ta'ala tak ciptakan dengan yad kecuali 3 perkara. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan mana sini, itu yang cerita 4 kan. Innallaha lam yakhluq syai'an min khalqihi atau lam yamassa syai'an min khalqihi ghaira thalath. Khalaqa Adama biyadihi wa kataba at-taurata biyadihi wa gharasa al-jannata 'adnin biyadihi. 3 benda yang Tuhan cipta dengan yadnya, iaitu Allah menulis Taurat dengan yadnya, dan mencipta Adan dengan yadnya, dan menanamkan syurga Adan itu, pohon ataupun syurga Adan itu ditanam pohon-pohonnya biyadih. Ini antara hadis-hadis yang muhimah li tashbih sebeginilah yang digunakan oleh golongan-golongan Sudur Salafi ataupun Wahabi ini, kerana banyak hadis-hadis tersebut ada. Yang kurang bukan apa, bukan kerana hadisnya, hadis sebahagian dan besarnya sahih, tapi yang kurangnya pada pemahaman apa yang dimaksudkan dengan ya tersebut. Jadi pemahaman inilah ulama-ulama kita membuat peringatan, dan dalam kitab-kitab mereka menyatakan bahawa ya di sini mesti dinafikan ya dengan makna anggota. Sifat ya itu perlu diisbat,
Kena yakin kerana dia sabit. Adapun makna yang zahir yang tidak layak itu yang dinafikan. Jadi penafian kepada makna zahir yang tidak layak tidak bererti menafikan sifat, kerana sifat itu sabit dan maknanya dia yahtamil ma'ani. Sifat ayat dalam bahasa Arab itu dia merangkumi dan mengihtimalkan banyak makna. Penafian satu makna saja tidak menunjukkan bahawa kita menafikan sekalian makna-makna bagi ya. Tengok di sini Imam Qushayri kata ya ialah sifat. Bila sifat faham dah dia bukan zat dan dia bukan anggota. Yakhluqu biha ala takhsis. Yakhluqu biha ala takhsis. Wa qad ikhtalafa al-a'immatu, dan sungguhnya telah khilaflah para imam-imam, para ulama fi sab'ata asyara faslan. Silap tulis ya. Fi sab'ata asyara faslan. Pada 17 fasal minas sifat, 17 bahagian daripada sifat ini. Ini dia himpunkan di sini nas-nas atau lafaz-lafaz muhimah li tashbih yang memberi sakaan kepada penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Okey. Fi 17 faslan minas sifati. Katanya awwaluha, yang pertama, al-wajhu, ialah wajah fi haqqihi ta'ala. Qala al-qadhi, berkata Qadhi Abu Bakr Baqillani, wajah itu wa yabqa wajhu rabbika. Tinggal lagi kita datangkan ayat Quran tu. Carilah ayat Quran. Dalam surah mana, ayat mana? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Rahman Jadi wajah itu apakah erti wajah yang nisbah pada Tuhan? Qala al-qadhi, wajah tu ialah wujud. Wa yabqa wajhu rabbika, ay wa yabqa wujudu rabbik. Kekallah kewujudan Tuhanmu. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas bumi ini akan musnah. Yang kekal ialah wujud Tuhanmu. Wa wafaqahu syaikhu fi ahadi qaulaihi, dan menepati akan Qadhi Abu Bakr Baqillani oleh pandangan Syekh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa qaulul akhar, pandangan. Jadi Abu Hasan Asy'ari dia ada dua pandangan. Pandangan yang salah satunya bertepatan dengan Qadhi Abu Bakr Baqillani yang mentakwilkan wajah dengan makna wujud. Wal qaulul akhar, wajah yang atau pandangan yang kedua itu, annahu sifatun zaidatun. Wajah itu sifat zaidah. Makna sifat yang lain daripada diri zat. Sifat yang lain daripada diri zat. Kalau ikut tadi wujud, itu wujud pada zat dah. Zat Tuhan dah. Wa yabqa wajhu rabbika, ay wa yabqa zatullah. Wa yabqa Allah. Gitu. Hak ni dia kata dak, itu sifat yang tambahan, sifat yang lain. Wa huwa madhhabus salaf, itu mazhab salaf yang mengatakan wajah tu satu sifat yang ada pada Tuhan. Wa Abi Ishaq, dan Abi Ishaq Al-Isfiraini, wa ilaihi yamilus sufiyatu, dan kepada pandangan inilah cenderung oleh ulama ahli sufi. Wallahu a'lam. Jadi tetap wajah itu dia sifat, bukan dia anggota dan juzuk. Nampak? Kena faham juga tu. Sebab apabila Wahabi-Wahabi ini mentakwilkan dan mengajar dalam bahasa Melayu, maka kefahaman tentang wajah itu sifat ke, anggota ke, juzuk, tidak terang. Ataupun memang diiktikad anggota. Jadi beratlah tu kita. Kerana apa? Kerana tak baca nas betul. Baca nas betul, mereka kata sifat. Sifat ni benda yang lain daripada zat. Dia bukan satu juzuk ataupun anggota daripada zat. Okay? Bahkan meletakkan sesuatu yang asal pada bahasa itu ialah juzuk daripada sesuatu. Wajah ini juzuk daripada sesuatu. Juzuk kita wajah, iaitu ma ya yuwajihu bihil insan ghairah. Sesuatu yang mendepani orang dengan orang lain. Kita wajah duduk depan. Dan muka,
Hatta muka apa lagi? Kata muka kita tak sama dengan muka kucing. Muka kita tak sama dengan muka monyet. Muka kita tak sama dengan muka buku Facebook. Muka kita tak sama dengan muka kuala. Muka kita tak sama dengan muka apa lagi? Muka pintu. Betul tak sama? Tapi sama dari segi muka itu juzuk daripada sesuatu. Sama. Muka kita juzuk ada kita. Muka kuala juzuk ada kuala. Muka buku juzuk pada buku. Muka monyet juzuk pada monyet. Sama tak? Sama lah. Cuma bentuk lain. Hai'ah sifat tu berbeza. Dari segi hakikat ataupun dia itu juzuk pada sesuatu, sama saja. Jadi kalau mereka faham muka Tuhan tu juzuk daripada Tuhan, jangan keren kan. Nak mampu atau nak mati senang je. Suruh dia tak payah debat-debat. Awak terang dulu akidah awak. Jawab dulu benda maksud sesa. Tak boleh nyandar gitu je. Tak payah guna hujah-hujah lain, nyandar gitu barulah tengok teruknya atau kefahaman dan juga i'tikad tu. Kalau mereka berani kalau berani untuk ni bukan cabaran debat ni debat je, saya tak debat. Supaya insaf dan cuba fikir, tengok balik orang-orang yang berpandangan Wahabi sebelum ni apa yang mereka maksudkan. Mereka kata gini-gini, sebenarnya apa maksud tu? Fikir balik. Okey. Wallahu a'lam. Ats-tsaniyatu, yang kedua, athbatahuma syaikhu, mengisbatkan kedua-dua yadan, dua ya. Siapa? Oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai sifataini zaidataini, dua sifat yang lebih, yang tambahan lain daripada diri zat lah. Wa alaihi salafu, atas inilah pandangan salaful ummah. Wa ilaihi yamilul qadhi, dan kepada pandangan yang mengatakan ya ini juga sifat, cenderung oleh Qadhi Abu Bakr Baqillani fi ba'di kutubihi, pada sebahagian kitabnya. Wal aktharu, kebanyakan mengatakan annahuma majazani 'anil qudrah. Yadan ni majaz daripada sifat kudrat. Kerana apa? Kerana penggunaan ya ini syai'un fil lughatil arabiyyah bima'na al-qudrati wal quwwati was saytarati. Kerana maklum dalam bahasa Arab ni banyak sangat penggunaan ya dengan makna penguasaan, kekuatan dan seumpamanya. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, al-ainani, mata pula. Dhahaba syaikhu, berpandangan oleh Syekh Abu Hasan Sya'ri marratan, satu ketika dia berpandangan kepada, atau satu tempat, satu pandangannya berpandangan ila annahuma sifatani zaidatan, sama juga sifat yang zaidah. Wa marratan ila annahuma ibaratun anil basar, dan di tempat lain Imam Abu Hasan Sya'ri menyatakan dia itu majaz, ibarat daripada basar, daripada sifat basar, sifat melihat. Tengok tu. Ni menarik ni, kita nak tahu ni. Kita bacalah kalam Imam Nawawi ni. Baca kalam Imam Nawawi, kalam para a'immah, menjadi dalil untuk menguatkan bahawa pandangan berkaitan dengan takwilan ini ia bukan satu mazhab mu'attilah dan bukan mazhab sesat, bahkan dia mazhab ramai di kalangan para ulama. Tengok nota kaki nombor 1 tu, surat 116 tu. Qala Ibnu Juzai fi tashil, tashil fi ulumi tanzil, kitab Ibnu Juzai Al-Kalbi. Dia ni tafsir yang ringkas tapi padat. Tafsir Ibnu Juzai ni ringkas dan padat. Menarik, karangan Ibnu Juzai ni antara karangan yang menarik. Ini kita tafsir dia. Qalati, dia mentafsirkan ayat wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan dua ya Allah itu
terbuka luas, memberi infak dan memberi rezeki kepada siapa dia nak. Itu ibaratun an in'amihi wa judihi. Wa bukan wujud, wa tu haraf ataf. Yadan ibarat daripada memberi Allah Ta'ala nikmat dan kemurahan Tuhan. Wa innama thunniyatil yadani. Kenapa ditasniahkan? Kenapa guna musanna? Yadani dua. Huna wa ufridat fi qaulil yahud, tapi digunakan dengan lafaz mufrad pada menceritakan pada perkataan Yahudi. Orang Yahudi kata yadullah maghlulah kan? Ini juga antara benda yang makna Wahabi terpaksa takwil. Bila kita persoalkan lafaz ya datang dalam nas secara mufradatan wa musannatan wa jam'an. Datang dengan secara mufrad yadullah, musanna bal yadahu, dan juga jamak tajri bi a'yunina. Ma amilat aidina. Datang dengan cara jamak. Kenapa awak kata tangan Tuhan dua? Mereka kata tangan Tuhan dua, yadan saja. Padahal dalam Quran ada sebut satu, ada sebut dua, ada sebut jamak. Mimma amilat aidina. Kenapa pilih dua? Dia kata kalau satu kudung cacat, kalau banyak huduh kok. Jadi sibar ke apa? Kedua tu. Banyak. Jadi dua lah. Tengok. Pemikiran tak boleh keluar lagi daripada tajusim tu. Patutnya kalau zahir, faham secara zahir, ambil se. Jadi situ dah lekat dah situ. Lekat dah situ. Ni diguna takwil, akhirnya tiga bukan tiga. Aqallul jam'i ithnan. Asal boleh hadir dalil. Nampak tak? Asal boleh hadir dalil je. Jadi nak dua juga. Nak dua jugalah. Dia nak dua juga. Padahal bilangan itu tidak dari asal dah tak kena dah. Sebab itu tengok ni. Kenapa di sini ditasniahkan lafaz ya? Tapi Yahudi, pada perkataan Yahudi, dia datang dengan jalan mufrad. Liyakuna raddan alaihim, supaya merak ke atas mereka, wa mubalaghatan fi wasfihi ta'ala bil jud, dan kena mubalaghah bersangatan pada mensifatkan Allah Ta'ala dengan jud, maha pemurah. Ini ada sandaran daripada kalam tu. Ka qaulil Arab, seperti perkataan orang Arab, dia kata fulanun yu'ti bikiltal yadaihi. Si fulan ni beri dengan dua-dua tangan dia beri. Apa maksud? Dia beri dengan dua-dua tangan. Bukan maksud beri dua-dua. Sangat pemurah. Si fulan tu dia beri dengan kiltal yadaihi, kedua-dua tangannya. Boleh jadi bukan beri kedua, dia tak beri tangan kiri, beri tangan kanan belaka, tapi dipanggil kinayah beri dua tangan dengan maksud mubalaghah. Idza kana azimas sakha, jika dia tu sangat pemurah. Kata muhakkik kita Syekh Nizam Hamadi, wa qad waradat akhbarun nabawiyatun, telah datang hadis-hadis Nabi bi itsbatil yadi lillahi ta'ala, dengan mengisbatkan ya bagi Allah. Wa hamalahal ulama'u ala ma'ani sahihatin, dan telah menanggungnya oleh para ulama atas makna yang sahih. Minha qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam inna Allah tu salah tulis tu. Ada cetakan tu mana? Allah tak? Inna Allah. Silap tulis kan. Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam supaya bertaubat oleh pelaku maksiat di siang hari.
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada siang hari supaya bertaubat berlaku maksiat pada malam hari. Hatta tadlu asyamsu, sehinggalah terbitnya matahari min maghribiha, daripada pihak barat. Masa tu tutup pintu taubat. Akhrajahu Muslimun fi sahihihi, dalam kitab Taubah. Bab qabuli taubati minadz-dzunub wa in takarrarati dzunubu wat taubah. Bab pada menyatakan taubat diterima daripada dosa-dosa walaupun berulang dosa dan bertaubat. Qala al-Hafiz an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, yadul jarihah mustahilatun fi haqqillah ta'ala. Ini minhaj syarah Sahih Muslim. Di ni ada Sahih Muslim, jadi tengoklah syarah Sahih Muslim bagi Imam Nawawi Al-Minhaj fi syarhi Jami' Muslim bin Hajjaj, Sahih Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj. Dia kata apa? Ya jarihah itu, tangan anggota itu mustahil pada hak Tuhan. Qala Syekhul Ubbi, Syekh Ubbi, bastul yadi, membentangkan tangan, kinayatun anil qabuli, kinayah, kiasan daripada penerimaan. Makna Tuhan terima. Siapa nak taubat ni, buat salah pada siang hari, Tuhan malam pun Tuhan terima. Wa innama kunniya, dikinayahkan, bidzalika, dengan demikian itu, li'anna al-araba kanat idza radiya ahaduhum syai'a, kerana orang Arab bila seseorang mereka redha dengan sesuatu, basata yadahu li akhdhihi, dia akan betangkan tangannya untuk ambil. Wa idza karihahu qabadaha, kalau dia redha dia akan buka tangan, buka tangan. Redha. Ya, redha. Kalau dia enggan dia akan tutup. Nampak tak? Jadi dia buka tangan menunjukkan redha, tutup menunjukkan dia enggan. Fa khutibu bi amrin mahsus, maka orang Arab ini dikhitab dengan perkara yang mereka mahsus, mereka dapat perhatikan dengan panca indera. Ya'lamunahu, yang mereka tahu. Liyatamakkanal muradu, supaya jadi lagi tetap, lagi teguh maksud fi nafsis sami', pada diri pendengar. Wa huwa majazun, dan itu dianggap majaz, di annal yada allati hiyal jarihatu, kerana tangan yang mana dia itu anggota, wal basta, dan juga membuka tangan tu, yastahilu kullu minhuma fi haqqillah, mustahil kedua-dua makna tersebut pada hak Tuhan. Lianna zalika min sifatil ajsam, kerana itu termasuk daripada sifat jisim. Okey, boleh Kemudian nombor 1, taklid nombor 1 tu mana tadi? Dengan maksud ayun, dengan maksud apa? Aina, dengan maksud basar. Dia kata wa ilaihi dhahaba al-imam at-Tabari fi tafsir qaulihi ta'ala. Mentakwilkan ainan dengan makna basar itu pandangan Imam At-Tabari. Tajri bi a'yunina. Idh qala, Imam Tabari sebut dalam tafsir dia. Imam Tabari ni siapa? Salah. Imam Tabari ulama salah. Ada. Tafsir dia rujukan tafsir bil ma'thur yang paling banyak. Ada. Jadi apa kata Imam Tabari? Tajri safinatul lati hamalna nuhan fiha. Tajri, maka telah berjalanlah kapal yang kami tanggungkan Nabi Nuh fiha, di atasnya, bimar'a minna, dengan perhatian kami, wa manzarin, dan penelitian kami. Kapal tersebut kami perhatikan, kami dalam penjagaan kami. Kapal yang mana? Yang membawa Nabi Nuh. Dah tidakkah bi'ayunna tu takwil dengan bimar'a minna wa manzar? Tak takwil tu. Wa nukila an Sufyan ats-Tsauri tafsiru, dan ini pada Sufyan Tsauri lah, dinukilkan tafsir bi a'yunina bi makna bi amrina, dengan urusan kami. Jadi takwil tu, takwil ain dengan makna amr.
Okey. Habis. Ada apa lagi? Nak buat macam mana kita nak kata bahawa takwil ni batil? Takwil ni bukan pandangan salah. Jelas-jelas ada salah takwil. Jadi yang berlakunya Wahabi menyembunyikan kebenaran. Dia memunyikan kebenaran, dia menyebut sebahagian dan menutup sebahagian hak lain. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kalau guna ayat itulah. Ini kan salah guna ayat pula. Tak apalah, tapi mereka tidak amanah dan tidak insaf pada penukilan. Menukilkan satu pendapat saja, pula pendapat tu dihuraikan dengan cara yang tidak sewajarnya dan menutup pandangan lain. Lalu menuduh orang takwil itu Mu'attilah. Mu'attilah, Jahmiyah dan seumpamanya. Faham tak? Makna kalau nak jadi Wahabi kau tak tahu lah. Kalau we duit okey, sebab we duit. Jadi Wahabi saya we duit. Tak apa, boleh tahan sikit. Okey. Dibayar tak apa lah. Dibayar sungguh ada. Hak di negara Arab tu. Yang ada orang yang ada apa ni dipanggil orang yang masyayikh hebat-hebat mereka tu memang adalah benda ni bukti-bukti qarinah bahawa mereka itu tamwil, ada pembiayaan daripada pihak-pihak yang nak menghidupkan mazhab ini di tempat tersebut. Ada hak ikut tu, hak ikut tak boleh benda tak? Boleh lah kitab free. Tak free boleh lah. Kalau ada makan boleh makan, daurah beri. Kalau ada tu tapi tak padang. Ar-rabi'atu yang keempat al-jambu. Ma farratu fi jambillah. Jambu, lambung ni panggil lambung, jambu ya. Pi. Kila ada mengatakan sifatun zaidah, jam ni sifat tambahan. Wa qila ibaratun an amri ma farratu fi amrillah. Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Alangkah sedihnya aku kerana cuainya aku pada jambillah, ai fi amrillah. Cuainya aku pada urusan Tuhan. Kena je, masuk je makna. Al-khamisatu al-isba'. Al-isba' jari ya. Mana tadi? Qila sifatun zaidah. Ni jalan salaf tu mengisbatkan daripada sifat-sifat khabariyah, dipanggil sifat khabariyah ni mengatakan iaitu sifat zaidah, ghairu zat. Jadi mereka tidak takwil lah. Mereka menyatakan bahawa sifat. Ini salah satu mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa qila raji'un ila al-qudrah. Katanya isba' ni pun kembali kepada sifat kudrah. Tengok nota kaki tu. Tu tengok Ibnu Mujahid dalam tafsirnya, bukan Ibnu Mujahid, nukila an Mujahid pada tafsir fi jambillah. Mujahid ni mufassir kenal lah. Fi jambillah dengan mana fi amrillah. Ini semua Jami'ul Bayan Imam Tabari ni. Waradat nisbatul asabi'i lillah. Datang penisbahan jari jemari itu bagi Tuhan fi ghairi ma khabarin sahih, tidak pada satu saja, banyak pada khabar sahih. Wa minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani adam kulliha baina inna quluba bani adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani ka qalbi wahidin yusarrifuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati anak Adam kesemuanya, hati-hati itu ada di antara dua jari daripada jari-jari Ar-Rahman. Terjemah jari bukan nak itu, nak terjemah erti je. Bukan nak kata makna asabi'ir rahman jari daripada jari-jari Ar-Rahman ka qalbi wahidin, seperti hati yang satu, yusarrifuhu kaifa yasha. Makna hati anak Adam tu macam sehati yang Tuhan boleh bolak-balikkan dengan jarinya bila-bila masa. Jadi sini kena
Kalau dengar tak Wahabi dia terang bab ni, dia buat isyarat tau. Tak tengok Abah pun ada. Abah dia nak rock. Ahbas dia nak kritik kan. Bukan dia i'tikad, dia kritik Wahabi. Dia tidak i'tikad jari tu jari. Ya. Jadi dia buat isyarat dengan dua jari, dengan dua jari gitu. Ada Wahabi siapa buat itu? Tengok. Terang tengok. Kau ada yang belum Malaysia ni lah. Belah Arab tu memang tak dinafikan lah. Jadi umpama suatu benda yang duduk antara dua jari kita kan, kalau kita ada benda duduk antara dua jari, boleh kita bolak-balikkan, senanglah. Tapi pada Allah Taala mustahil makna dengan makna dua jari. Dua jari anggota itu. Okey. Akhrajahu Muslimun fi sahihihi. Jadi sebenarnya kalau nak buat hadis-hadis ni orang sebab apa? Nak cerita apa? Kalau makna orang faham dah. Makna apa? Makna hati manusia ni sangat mudah Allah Taala nak bolak-balik, itu je. Kenapa siapa nak pergi mengisbatkan ada pula dua jari tu? Siap buat isyarat lagi. Nampak tak? Okey. Padahal dari segi makna ayat tu faham dah. Babu tasrifillahil quluba kaifa yasha. Allah Taala memaling-malingkan hati sebagaimana dia nak. Qala Imam Qurtubi, zahirul isbi' muhalun 'ala Allah. Ini dia. Zahir makna jari itu mustahil atas Allah qat'an, secara qat'i. Lima qulnahu anifan, kerana apa yang telah kami sebut dahulu. Wali annahu walau kanat lahu a'dha'un wa jawarihu. Kalau ada bagi Tuhan tu anggota dan juga jawarih, anggotalah. Lakana kullu juz'in minha muftaqiran lil akhar. Nescaya berhajat setiap juzuk tu kepada yang lain. Kalau Tuhan tu ada beranggota-anggota, bersegmen-segmen, tentulah setiap juzuk tu berhajat kepada yang lain. Kalau tak ada, kalau kita tak ada sebelah juzuk, tak ada tangan kanan, tentu kita berhajat kepada tangan untuk letak belah kanan lah. Setiap daripada juzuk kita berhajat antara satu sama lain. Nampak tak? Jadi kalau Tuhan ada segmen-segmen, dia tidak sempurna kecuali dengan segmen yang satu tu. Makna ada ihtiyaj di situ. Itu mustahil tu. Fatakunu jumlatuhu muhtajat. Maka jadilah sejumlahnya, kesimpulan satu tu berhajat belaka. Wa dzalika yunaqidul ilahiyata, itu menafikan sifat ketuhanan. Ini syarah Imam Qurtubi Al-Mufhim syarah Sahih Muslim. Okey, seterusnya yang keenam, al-qadam. Qadam ni apa ni? Qadam ialah kaki. Ada banyak gitu. Imam Maziri, fahiya isti'aratun li kamali qudrah. Apa? Lepas tu kata Hafiz Nawawi, makna al-hadith annahu subhanahu mutasarrifun fi qulubi ibadihi wa ghairiha kaifa syaa. Panjanglah tu Akhirnya mereka kata kita Imam Nawawi dalam masalah akidah ni cenderung kepada Asy'ariyah. Maka jangan kita ambil dalam masalah akidah. Kita ambil masalah hadis. Itulah jawapan. Dah dibincangkan Asy'ariyatun Nawawi. Apakah Imam Nawawi ni Asy'ari atau tidak? Dia kata tak masalah. Orang tidak maksum Imam Nawawi tersilap dalam bab akidah. Dia cenderung kepada pandangan Asy'ariyah. Gitu pula. Ini Imam Nawawi lah salah, dia lah betul. As-sadisatu, yang keenam, al-qadam. Qila bimakna al-qahri, dengan makna penguasaan. Wa qila khalqun summiya bidzalik. Ada kata qadam tu satu makhluk yang Tuhan namakan dengan qadam. Wa qila sifatun zaidah. Ada mengatakan dia sifat yang tambahan. Mana? Tengok ni. Kita baca hak lain jelas dah makna kan. Qahru jelas makna sifat ni. Makna makhluk tu mana? Ni berdasarkan hadis. Lafaz qadam ni datang daripada hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Tengok nota kaki nombor 1. La tazalu jahannamu yulqa fiha. Sentiasalah neraka jahanam dicampurkan ke dalamnya manusia. Wa taqulu hal min mazid, sehingga ditanya ada lagi tak? Ada lagi nak tambah ni?
Ada lagi hatta yadha'a rabbul izzati fiha qadamahu, sehingga Allah meletakkan qadamnya. Fayanzawi ba'daha, lalu mengecutlah. Zawi jadi mengecut, asal luah. Jadi bila Tuhan letak jadi sempit, mengecut sebahagiannya ila ba' wa taqulu qatun cukup dah tak apa dah. Sebab dia minta lagi kan, fahal min mazid, neraka jahanam minta lagi, ada lagi dak, luah lagi. Lalu Tuhan letakkan qadamnya, lalu jadi sempit, jadi mengecut, sehingga jahanam mengatakan cukuplah. Bi'izzatika wa karamika, dengan keagungan dan kemurahanmu. Wala yazalu fil jannah fadlun. Okey, apa hak syahidnya mana? Syahidnya di qadam. Allah Taala meletakkan qadam. Jadi sebahagian daripada tadi qadam tu dengan makna satu sifat, ada dengan makna qahar, al-qahr, penguasaan, ada dengan makna makhlukun summiya bihi, makhluk yang dia mengqadam. Tuhan letak qadam makhluk. Tuhan letak sehingga jadi neraka jadi sepit dah, cukup dah. Tak perlu dah tambah hal lain sebab dia minta lagi kan. Faham? Yang ketujuh, al-yamin. Ini wajah tafsir ni, tafsirah mana yang dengan makna satu, wallahu alam lah, makna yang lebih benar pada hakikat. Tapi kesemua itu makbul dan diterima penafsiran. Yang tak terima qadam masuk kaki. Yang masuk kaki itu juzuk yang duduk bawah. Kaki ni yang duduk bawah pada sesuatu, panggil kaki. Kepala tu duduk atas. Kepala ialah sesuatu yang duduk di bahagian atas ataupun di bahagian yang menghadap ke langit. Kaki itu kat bahagian bawah. As-sabi'atu. Yang ketujuh, al-yamin. Yamin. Qila min ma'nal qudrah. Yamin tu daripada makna qudrah. Wa qila sifatun zaidah wa fil hadis kiltal yadai rabbina yaminun. Ada dalam hadis. Hadis ni riwayat Muslim. Kedua-dua tangan Tuhan kita itu yamin. Ni laku keliru ni. Ni Asy Sabri kata tidak mustahil ada satu tangan kanan, satu tangan kiri. Dia kata tak? Dan tak? Dalam tu. Dan ni macam mana? Dia tak tahu ni. Dia kata kami tu yamin tu kanan belaka kan. Kedua-dua tangan Tuhan kita itu yamin. Kalau faham zahir, dua-dua belah kanan. Lepas tu tak boleh nak faham zahir. Akhirnya dia terpaksa takwil kau. Dia kata satu kanan dan tak mustahil satu lagi tu kiri. Jadi di sini makna yamin ni pemurah je. Boleh pula takwil. Tengok tak konsisten pada kaedah. Maka fahadhihi sab'u mawadhi'a, ini 7 tempat. Nazkuru baqi sab'ata asyar, baqi sab'ata. Ini di copy paste nampak tak dia. Baqi sab'ata al-asyara ba'du, selepas ini insya-Allah. Dia akan sebutlah baki ada berapa lagi? Baki daripada 17. Kan dia kata ada 17 tempat kan? Baki daripada 17 ada 10 dia. Naqulu, kami kata fil qabdah. Ni sifat qabdah pula, genggaman. Kal qauli fil yadi, seumpama perkataan pada masalah yad, samalah. Wa 'ala ta'wilil qabd wa 'ala ta'wil, di atas ambil pandangan mazhab yang mentakwilkan al-qabdatu ibaratun anil ihafah. Qabdah tu ibarat daripada meliputi, menguasai. Wal khalaiqu wa wasamawati wa matwiyatu wal khalaiqu maqhurun fi qabdatihi kan, bi qabdatihi. Qabdah dengan maksud ihatah, menguasai. Wal khalaiqu, khalaiq tu makna kullu mukawwanat, setiap yang dicipta dijadikan. Wabillahi taufiq, dengan Allah Taala saja taufik. Mana lagi baki tu? Lepas ni kot disebut. Thumma qala rahimahullah, kemudian berkata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa annahu al-munfaridu bil khalqi wal ikhtira', dan dia Allah Taala itu yang bertunggalang dengan penciptaan dan mencipta dan mengada.
Al-mutawahhidu bil ijadi wal ibda', yang satu-satunya dengan mengadakan dan juga ibda'. Ibda' ni sama lah, mereka cipta. Yakhluq khalqu syai' min ghairi sabqin bimithal, mencipta sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu ibda'. Bagi bid'ah tu ada Allah ya badi'as samawati wal ard, yang mana yakhluqu syai' min ghairi misalin sabaq, mencipta sesuatu tanpa ada contoh misal yang terdahulu. Kalau kita ni makna mereka cipta benda baru, benda tak ada tu. Mutawahhidu bil ijadi wal ibda', khalaqal khalqa wa a'malahum, Allah Ta'ala menciptakan makhluk kesekaliannya, wa a'malahum, dan amalan mereka, wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah Ta'ala menentukan rezeki-rezeki mereka dan ajal mereka. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali anna kulla syai'in bi qada'ihi wa qadarihi, setiap sesuatu itu berlaku dengan qada' dan qadar Tuhan, dengan kejadian dan ketentuan Tuhan. Boleh berlakulah qada' dan qadar, antara makna yang takrif Asy'ariyah atau Maturidiyah. Balik je. Qada' dengan makna penciptaan dan juga kudrat Tuhan, penciptaan Tuhan. Qadar dengan maksud ketentuan Tuhan, ataupun terbalik, qada' dan itu makna apa tu? Qada' dan qadar itu di sisi Maturidiyah. Di sisi Asy'ariyah, qada' itu ialah ilmu dan ketentuan Tuhan, qadar itu ialah penciptaan Tuhan kepada apa yang ditentukan. Okey. Jadi dari segi lughah, ta'rif Maturidiyah itu lebih hampir kepada lughah, lebih hampir kepada bahasa. Itu yang setengah dia ambil pandangan tu, ambil pandangan Maturidiyah. Qadar ini ketentuan ni hak azali. Qada' ini perlaksanaan bagi ketentuan. Itu istilah di sisi Maturidiyah. Asy'ariyah balik je. Qadar itu pelaksanaan. Qada' itu ialah ketentuan dan ilmu yang Tuhan tentukan dah tetap pada azali. Jadi khilaf pada qada' dan qadar. Fala khaliqa li syai'in siwahu, tidak ada pencipta bagi sesuatu selain daripada Allah. Wala mukhtari'a li syai'in illa iyyahu, tidak ada yang mereka dan membuat bagi sesuatu kecuali Dia, Allah. Wal ikhtira', apa makna ikhtira'? Ijadu ala ghairi mithalin sabiqin, mengadakan tanpa ada contoh yang terdahulu. Tak ada contoh dulu. Wal ibda' kadzalik, ibda' sama. Mengadakan tanpa ada contoh terdahulu. Wa qawluhu khalaqal khalqa wa a'malahum, Allah Ta'ala menciptakan sekalian makhluk dan amalan mereka. Daliluhu, dalil bagi perkataan inilah firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang mencipta kamu dan apa yang kamu buat. Kita pun Tuhan cipta, perbuatan kita pun Tuhan cipta. Ini panjang perbincangan tentang apa? Tentang af'alul 'abd al-ikhtiyariyah, perbuatan hamba yang ikhtiari. Wa bayanu dzalika, dan keterangan demikian itu, anna mujidal murakkabi, pencipta kepada suatu yang murakkab, yang tersusun, mujidu ajza'ihi wa ahkamihi, dia jugalah yang menciptakan bagi juzuk-juzuknya dan juga hukum-hukum yang berlaku pada sesuatu tadi, kepada ajza'ihi ajza'il murakkab wa ahkamihi ahkamil murakkab. Kalau Allah mencipta bagi sesuatu yang tersusun, maka juzuk-juzuk pun penciptaan Tuhan, dan hukum yang keluar daripada dia pun ciptaan Tuhan jugalah. Kalau tidak, falaisa lahu wa illa. Kalau tidak, falaisa lahu, maka tidaklah kedua-duanya itu juzuk dan ahkam tu milik Tuhan. Macam mana pada kita hukumkan satu
Sesuatu yang tersusun atau murakkab itu Allah cipta. Gini. Apa maksud murakkab? Contoh badan kita ni. Kita ni terdiri daripada juzuk-juzuk. Bila kata Tuhan cipta kita, maka Tuhan ciptalah juzuk-juzuk kita. Lepas tu hukum yang lahir pada kita. Kita gerak, kita jalan, kita berlari, kita akak tangan. Hukum yang lahir daripada kita tu, tidakkah itu ciptaan Tuhan juga? Kerana Tuhan yang mencipta kita. Dan tentulah juzuk-juzuk yang termasuk daripada murakkab itu ciptaan Tuhan berserta hukum-hukumnya. Wa illa, jika tidak sedemikian, maka tidaklah kedua itu milik bagi laisa lahu ay laisa lil murakkab. Laisa lahu. Padahal kita kata juzuk murakkab. Dan juzuk dia tidak bercerai tanggal daripada murakkab. Hukum murakkab. Dan hukum tu tak dia bercerai tanggal dan sentiasa dia bersama murakkab. Jadi bila Tuhan mencipta bagi suatu yang tersusun murakkab, maka juzuk dia, hukumnya turut menjadi ciptaan Tuhan. Wa illa, jika tidak, falaisa lahu ay falaisal ahkam wal ajza' lahu lil murakkab. Orang tak panggil juzuk milik murakkab kalau bukan milik dia. Apa dah? Wa sawa'un fi dzalikal khairu wasyarru. Sama ada pada demikian itu kebaikan dan kejahatan, wan naf'u wad dar, manfaat dan mudarat. Hukum-hukum yang berlaku pada diri kita, perbuatan kita disifatkan dengan baik, disifatkan dengan jahat, disifatkan dengan manfaat, disifatkan dengan mudarat. Jadi semua perbuatan Tuhan. Ada pada kita apa? Ada pada kita ialah usaha. Itu ahli sunnah mengisbatkan usaha. Okey. Boleh. Ini ada orang tanya mesej tadi berkaitan tafsiran, sebab dia share tadi berkaitan video Ustaz Firanda, dia menafsirkan ayat wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Kata ini khusus untuk Nabi. Jadi di situ ada perbuatan yang Nabi buat dan ada perbuatan yang bukan Nabi buat, Tuhan buat. Nabi campur pasir itu perbuatan Nabi. Lepas tu pasir itu sampai kepada mata-mata orang kafir, itu perbuatan Tuhan. Faham tak? Ini orang minat ahli kalam ni sedap ni. Tak ada orang minat sini. Nampak tak benda pelik sini? Nampak tak? Ustaz nampak tak? Tengku nampak tengku? Nampak tak? Tak nampak dah. Berada di alam lain dah. Mana? Nampak tak? Dia kata wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Lepas tu dia ambil kalam ulama. Kalau ulama nak kena lain, dia pergi hurau kot dia. Dia kata allazi yusbat laisa allazi yunfa. Sesuatu yang diisbat bukan yang dinafi. Maknanya hak Tuhan kata Nabi itu lempar, itu bukan dinafikan. Yang dinafikan ialah benda lain. Jadi sesuatu yang diisbatkan bukan sesuatu yang dinafikan. Maknanya tak ada ta'arud lah. Tak apa lah. Tiba-tiba ditafsirkan makna lempar itu Nabi lempar perbuatan Nabi, kemudian sampai lemparan pasir itu kepada mata-mata orang kafir pada peperangan. Dah. Itu masa perang Badar kan. Itu perbuatan Tuhan. Apa ada Izzat? Ada mana masalah situ? Pada tafsiran ni. Ada? Mana? Betul lah, ada yang membuat selain Tuhan. Tak apa tu, masuk lagi. Pada huraian dia tu nampak tak? Tak apa? Tuhan wisapa. Tak ada kata. Tidak khabar, tak ada. Tapi dia kata sesuatu yang diisbatkan bukan yang dinafikan. Maknanya benda yang berbeza. Perbuatan Nabi ada, perbuatan Tuhan pun ada. Nampak tak orang ni? Saya? Nampak? Betul lah, begitulah.
Tapi kat mana iskal pada huraian dia? Ni kalau orang minat ahli kalam ni, minat fizik ni kan. Sebelum Nabi lepo nak sapa tu, kat mana tahap dia? Berhenti. Berpindah daripada buatan Nabi kepada buatan Tuhan. Nampak tak? Dia kata Nabi buat, lepas tu disapa tu oleh Allah. Kat mana tahap Nabi buat, mana start Tuhan buat. Lepas tu macam mana boleh pindah? Betul tak? Nabi buat, lepo. Dah siapa mana buat tahap Nabi lepo? Lepas tu nak diri sambung pula siapa ke mata orang kafir. Kat mana? Ni mesti. Bukan nak cara hujah. Ni hujah gini. Tak. Tukar pattern. Katung. Katung lah. Jadi hak ni bukan cerita bab perbincangan mukalah, cerita bab fizik gitu je. Kat mana nak tu? Jadi tak kena dah tu. Wa ma ramaita haqiqatan id ramaita kasban walakinallaha rama haqiqatan. Itu cara dia. Tidak kamu melempar, itu tafsiran ahli sunnah. Wa ma ramaita, tidak kamu melempar hai Muhammad secara hakikatnya bukan kamu. Id ramaita, ketika kamu melempar secara usaha, kasban. Walakinallaha rama, tetapi Allah Ta'ala lah yang melemparkan pada hakikat. Susah. Wa ma ramaita haqiqatan id ramaita, yang dinafikan ialah ar-ramyu haqiqatan, lemparan pada hakikat. Id ramaita, ketika pengisbat diisbatkan ar-ramyu kasban. Walakinallaha rama, lalu Allah Ta'ala kembalikan bahawa tetapi Allah lah sebenarnya yang melemparkan. Benar tak? Okey. Jadi Mu'tazilah Wahabi dalam bab ni Mu'tazilah. Dalam bab kesemua Mu'tazilah. Tengoklah huraian dia memang ke arah baca kitab-kitab hak dia. Memang huraian ni Mu'tazilah. Dia kata ada masalah kan Mu'tazilah. Dalam masalah ni huraian mereka Mu'tazilah dalam bab masalah kasbun. Dan dituduh syairah ni Jabrun. Itu dah syairah Jabrun. Dia panggil Jabrun Mutawassit. Jabar pertengahan. Mana tadi? Itu panjang, mungkin lepas ni kalau ada sebut di sampai kita bincang balik lah. Dan rasanya lama dah kita bincang panjang dalam Syekh Bajuri Al-Sanusiyah tu kan. Wa qalatil mu'tazilatu, berkata oleh Mu'tazilah, al-ma'asi laysat biqada'ihi wa qadarih, maksiat itu bukan dengan qada dan qadar Tuhan, bukan Tuhan tentu dan bukan Tuhan buat. Wa jawabuhum, jawapan mereka ila qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jawapan kita nak jawab kepada mereka ayat Quran ni, inna kulla syai'in, kami sesungguhnya setiap sesuatu tu, khalaqnahu biqadar, kami jadikannya dengan ketentuan qadar kami. Kulla syai'in ni kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-qadaru khairuhu wa syarruhu minallah. Baik buat pada Allah juga. Wa kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatta al-ajza. Kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatta al-ajzu wal kaisu, sehinggalah al-ajzu wal kaisu. Apa makna al-ajzu wal kaisu? Di sini makna ajzu ni lemah. Lemah ni makna bodoh lah, bodoh atau dulu. Sehingga ketidakbijakan dan kaisu, dan kebijakan itu daripada ketentuan Tuhan. Hatta al-ajzu wal kaisu, sehingga kan al-ajzu kelemahan akal dan juga kebijakan daripada Tuhan. Ada orang yang Tuhan bagi nikmat akal dia,
cerdik, pandai. Ada orang yang Tuhan tak bagi sedemikian. Bukan gila tak gila. Pikat tak pikat je. Wa yuhka dah hikayatkan annal Abdul Jabbari Al-Hamadani, Qadi Abdul Jabbar Al-Hamadani. Ini Rasul Mu'tazilah fi zamanihi, ini ketua ataupun ulama Mu'tazilah besar pada zaman dia. Qadi Abdul Jabbar Al-Hamadani ijtama'a huwa wa Abu Ishaq Al-Isfiraini. Dia berhimpun dengan Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini. Digelaran Abu Ishaq Al-Isfiraini ni ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah ni digelar sebagai Al-Ustaz. Bila sebut Ustaz tu Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini. Dia berhimpun sekali, bertemu sekali fi mawdi'in, pada satu tempat, iaitu pada rumah wali tempat tu called Sahib Ibnu Abbad. Sahib Ibnu Abbad. Sahib Ibnu Abbad ni dia cenderung pada Mu'tazilah sikit, tapi dia ketua wilayah tu. Maka dia jemputlah ulama-ulama untuk berdiskusi, mari berjemput meraikan keramaian dan seumpamanya. Masuk Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini, dia masuk, dia nampak Qadi Abdul Jabbar Al-Hamadani ada di situ. Faqala Abdul Jabbar, maka Qadi Abdul Jabbar Al-Hamadani bunyilah. Dia sebut apa? Subhana man tanazzaha 'anil fahsya. Subhana man tanazzaha 'anil fahsya. Gitulah. Maha suci Allah, Tuhan yang suci daripada segala kekejian. Yuwari tauriah, sindir. Dia kalau apa nama ni, orang tinggi-tinggi ni, orang pakat tinggi-tinggi padang dengan sindir je tahu dah. Tak payah sebut jelas-jelas, tak payah supaya seranoh. Tak payah supaya seranoh, tak payah tubiklah. Viva la vista dan seumpamanya, tak payah sebutlah. Cukup sindir je. Sindir saja. Dia kata subhana man tanazzaha 'anil fahsya fasami'ahu Abu Ishaq. Ustaz Abu Ishaq tahu, dengar. Wa fahima minhu, dan dia faham. Dak dua-dua hebat belaka. Cerdik belaka. Dia faham. Apa? Dia nak keji lah, nak sindir. Ahli sunnah yang mengatakan Allah yang menentu dan melakukan perkara baik dan perkara jahat. Al-khaira wasyarr. Jadi Mu'tazilah sindir lah. Di sini Mu'tazilah tak, benda jahat Tuhan nak buat. Hinalah Tuhan kalau buat benda jahat. Maha suci Tuhan dan suci dia daripada melakukan kejahatan ataupun daripada kejahatan. Fasami'a Abu Ishaq wa fahima minhu. Faqala, dia jawab balik, subhana man la yakunu fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah yang tidak berlaku dalam kerajaannya kecuali apa yang dia nak. Balik-balik. Allah Maha Suci. Siapa Tuhan? Allah yang tidak berlaku dalam kerajaannya kerana dia raja yang hebat. Kerajaannya tentu tidak berlaku dalam pemilikan dan kerajaannya kecuali apa yang dia nak. Kalau berlaku benda yang tak nak, lemah dia. Dia memiliki kerajaan, ada benda yang tak boleh dia nak. Kehendak dia tak tercapai. Kehendak orang lain pula. Jawab baliklah. Maknanya kalau berlaku tentu kehendak Tuhan. Kalau tidak, lemahlah dia kerana kehendak dia tidak tercapai. Qala Abdul Jabbar. Bila gitu, orang ni pun masuklah dalam arena dia. Masuk arena maksudnya masing-masing sorehlah. Afa yuhibbu rabbuna an yu'sa? Qadi Abdul Jabbar tanya, adakah Tuhan kita suka untuk dia tu dibuat maksiat? Yu'sa, dia itu diderhakai. Tuhan nak ke? Tuhan suka ke orang derhaka ke dia? Ustaz Abu Sa'ad jawab, afa yu'sa rabbuna qahran? Adakah Tuhan itu dibuat maksiat dalam keadaan dia tu lemah, digagahi, tak mampu dia tahan? Jawab balik. Awak kata gitu, okey. Dah kalau gitu, orang buat maksiat dalam keadaan Allah Ta'ala lemah, qahran, digagahi dan tak mampu halang ke? Tak. Betul lah, takkan berlaku maksiat Tuhan tak boleh halang, lemah lah Tuhan. Tak. Kalau Tuhan tak mampu halang maksiat, lemah Tuhan. Qala Abdul Jabbar,
ara'aita in mana'anil huda wa salaka bi sabilar rada a ahsana ilayya am asa. Ni cerita ni banyak ada beberapa riwayat, lebih kurang je makna. Ara'aita in mana'anil huda wa qada alayya bir rada ahsana ilayya am asa. Ara'aita ai bermakna akhbirni, beritahu kepada aku. In mana'anil huda, kalau Tuhan sekat hidayat daripadaku. Wasalaka bi sabilar rada, lalu dia menjalankanku akan jalan kejahatan, jalan kesesatan. Ahsana ilayya am asa, adakah Tuhan ketika itu membuat baik kepada aku ke membuat kejahatan pada aku? Dia tanya balik. Gini, kalau Tuhan dia halang aku daripada kebaikan, lepas tu dia jalankan aku pada jalan maksiat pula, Tuhan buat baik ke buat jahat? Qala Abu Ishaq, kata Ustaz Abu Ishaq Isfirayni, kalau dalam riwayat yang kata ahsana ilayya dengan hamzah istifham. Dalam cerita tu ni bahasa Arab ma'ruf ahsana ilayya ay ahsana ilayya. Dengan dihazah hamzah istifham. Sini dia tulis hamzah istifham. Faqala Abu Ishaq in mana'aka ma laka faqad asa. Kalau Allah menghalang engkau apa yang milik engkau, memang dia buat kejahatan, dia buat salah. Wa in mana'aka ma lahu fayaf'alu fi mulkihi ma yasha. Kalau dia menghalang engkau apa yang miliknya, ma lahu, milik dia, fayaf'alu fi mulkihi, maka dia melaksanakan pada kerajaan dan pemilikannya ma yasha, apa yang dia nak, sebab milik dia kan. In mana'aka ma huwa laka faqad asa wa in mana'aka ma huwa lahu fa huwa yahtassu bi rahmatihi man yasha. Kalau dia menghalang benda yang milik kamu, memang ketika itu dia salahlah, kerana milik kamu dia halang. Tetapi kalau dia menghalang perkara yang milik dia dalam pemilikan, maka dialah boleh buat apa yang dia nak. Fahuwa yahtassu bi rahmatihi man yasha, maka dialah yang mengkhususkan, menentukan siapa yang dia nak dengan apa yang dia nak. Faqala al-hadirun, berkata orang yang hadir ni, laisa an hadza jawab, ni tak boleh nak jawab dah ni. Tak boleh berhenti situ, tak boleh nak jawab dah. Tengok ulama-ulama kibar ni, Qadi Abdul Jabbar, dia Mu'tazilah dan dia faham prinsip Mu'tazilah. Ustaz Abu Ishaq Isfirayni Asy'ariyah dan dia faham prinsip Asy'ariyah. Bila berdebat orang yang faham akidah masing-masing, mudah ya. Faham akidah masing-masing, faham kaedah istidlal, faham kaedah bahasa, faham qawaid akliyah, mudah. Pendek ya. Hujah 2-3 patah kata habis selesai. Tapi apa? Tak selesai-selesai. Lepas siri pertama debat, siri kedua, siri ketiga, siri tarik diri. Siri lepas bom batu lari macam-macam. Jadi kadang-kadang hak cabar ataupun cabar tu tak faham dah dengan mazhab dia sendiri. Dia payah. Habis waruya anna hadzal kalam. Arti mana ni? Waruya anna hadzal kalam, situlah wallahu taala ala wa alam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.